Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-'adamu lan tafa'anhu al-qidamu. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala belah ihsan limpah kurnia dia, masih diberikan kesempatan kepada kita menghirup udara di atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah, dialah yang menghidup mati yang kita. Alhamdulillah, dihidupkan kita. Alhamdulillah, syukur lagi dengan limpah kurnia dia diberi kita nikmat Islam. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia diberi kita boleh dalam keadaan taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia lagi dijadikan kita istiqamah dan penuh minat untuk nak belajar apa yang sepatutnya kena belajar. Alhamdulillah, limpah kurnia pula ihsan dia. Dia sedarkan hati sanubari kita untuk sentiasa mengiktiraf dia, mengendali dia, zikir pada dia, mentauhidkan dia. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan untuk pagi ni kita teruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda, insya-Allah. Kita nak sambung ni masih bab burhan. Kalau ikut masih awal lagi pun peringkat burhan, kita dah lepas yang terdekat 2 burhan untuk menunjukkan benarnya sifat wujud dan qidam. Kita nak sambung ni burhan yang ketiga untuk mensabitkan sifat baqa'. Sebuah burhan macam mana penjelasan yang lepas tak dikatakan burhan, melainkan dia hujah akliyah. Dia satu metodologi ataupun satu kaifiat, satu format untuk mengeluarkan kaedah-kaedah berfikir yang betul menggunakan 2 rangkaian kata ayat disusun dengan cara yang tertentu, kaedah yang tertentu untuk menghasilkan natijah. Baik. Jadi ada kata dia, wa amma burhan wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-'adamu lan tafa'anhu al-qidamu. Artinya, dan ada pun tanda wajib baqa' Allah Ta'ala. Apa bukti menunjukkan baqa'nya dia? Dari kerana bahawasanya ia apa? Ia keadaan Allah Ta'ala ia burhan itu, jikalau kalau ikut asal bahasa Arab bahawasanya ia itu dipanggil domir sya'an, lau an fali annahu ay hala wa sya'na lau amkana. Tu ngaji lama sikitlah, besar nak bicara bab domir sya'an itu. Jikalau boleh menghubungi akan Allah Ta'ala itu oleh tiada, nescaya ternafi daripadanya qidam. Dia masih menggunakan kaedah lau. Lau ni antara kaedah akliyah
Dia ada istilahnya gunakan kaedah syarat dan jawab syarat. Kaedah lau ni dipanggil kaedah syarat dan jawab syarat. Apa syarat dia? Jikalau ternafi daripada Allah Ta'ala, jikalau Allah Ta'ala boleh ada binasa, boleh dihubungi oleh tiada. Tu bahasa dia pakai, jikalau boleh menghubungkan ke Allah Ta'ala itu oleh tiada. Dengan bahasa lain, bahasa kampung kita, kalaulah fardu takdir boleh Allah Ta'ala binasa, nescaya nafi daripadanya kidam, ternafi daripada Allah Ta'ala kidam. Jadi dia nak menggunakan kaedah berfikir, hubungkan kaedah berfikir yang lepas dalam bab kidam. Pelajaran kita yang lepas bab kidam, bukti ataupun dalil kidamnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak kidam, dia baharu. Kalau baharu mesti ada yang mengadakan, maka lazim daur dan tasasul. Itu yang kita belajar yang lepas. Jadi kaedah baqa' pun dengan prinsip yang sama. Apa dia? Jikalau Allah Ta'ala boleh berlaku binasa pada dia, andai kata kita takdirkan boleh dia ada penghujung, pasti ada yang menghujungkan dia, kan? Dan bila pasti ada menghujungkan dia, tentulah yang menghujungkan dia tu, yang itulah Tuhan. Kalau yang tu pun macam mana? Dia boleh tak binasa? Oh, kalau dia pun binasa, nanti macam mana? Dia pun nanti ada yang menghujungkan dia. Prinsip bertali-tali, berantai-rantai, ada yang menghubung, ada yang membinasakan. Kalau nisbah kita bicara lepas bab kidam, prinsip mengatakan ada sebelum dia yang menjadikan akan lazim daur tasalsul. Begitu juga dalam prinsip baqa' ni pun sebenarnya dari segi prinsip berfikirnya, kalau kata Tuhan ni boleh binasa, tentu ada yang binasakan, dan kalau yang binasakan tu dialah Tuhan. Kalau dia tu pula macam mana? Dia tu pun ada boleh sangat binasa, tentu ada pula. Kalau andaikan kata ada boleh membinasakan, tentu dia bukan Tuhan. Ada satu lagi pula yang membinasakan dia, akan lazim juga daur dan tasasul. Satu dengan kaedah berfikir dia kata jikalau boleh dihubungkan oleh tiada, maksudnya kalau boleh binasa, nescaya ternafi kidam. Sebila kidam Allah Ta'ala sedia, kaedah berfikirnya apa? Kalau Allah Ta'ala memang ada, pasti ada, wajib ada, sedia ada, tentulah mustahil binasa. Pasal siapa nak binasakan dia? Pasal ada dia pun sedia. Siapa nak binasakan dia? Yang boleh membinasa ataupun yang jadi binasa ni, kalau kita memang ada sedia, barulah tak mungkin kita binasa. Pasal kita ada pun bukan diadakan oleh sesuatu. Allah, dia memang sedia ada, wajib ada, memang ada, sedia ada. Di atas sedia ada, memang ada, wajib ada tu tentulah lazim daripada kidam baqa'. Yang tu dia nak sebut kaedah berfikir. Kerana yang baqa' mestilah yang kidam. Tak ada yang baqa' zati, baqa' hakiki, yang datang daripada hawadis. Tak ada. Makhluk kalau ada yang baqa', bukan dia baqa' zati tu istilahnya. Maksud zati ni memang dia baqa', diri dia sendiri baqa'. Subhanallah. Tak ada yang baqa' zati melainkan hanya Allah Ta'ala. Makhluk misalnya syurga neraka, Allah Ta'ala akan jadikan dia kekal abadi selama-lamanya. Atau istilahnya dia pun baqa' juga, cuma dia bukan baqa' zati. Atau istilah dia baqa' aridi, dia baqa' li ghairi. Allah yang membaqa'kan dia. Bila syurga neraka ni Allah yang kekalkan dia, maksudnya dia baru. Kenapa pula? Pasal Allah yang jadikan syurga neraka, Allah yang mengendaki syurga neraka tak binasa.
Adapun zat Allah, sifat Allah, memang zat dia qadim, sifat dia qadim. Tentulah mana mungkin binasa pasal atas kaedah berfikir mudah. Bila dah sabit kidam, sabit sedia ada, siapa yang akan binasakan dia? Tak pernah terfikir. Dengan bahasa lain, tak akan ada sepatutnya apa-apa lintasan hati. Takkan ada apa-apa yang kita akan terfikir ada sesuatu boleh membinasakan Allah Ta'ala. Pasal siapa yang akan binasakan dia? Kerana ada dia pun dengan ada yang sedia ada. Orang waras dia boleh berfikir tu. Dengan mudahnya boleh hadam tu. Hal tu dia gunakan kaedah berdalil, rujuk balik pada kidam. Jikalau tu dia kata, jikalau boleh menghubungkan ke Allah Ta'ala itu oleh tiada, andai kata bolehlah Allah Ta'ala ni binasa, nescaya nafi daripadanya kidam. Kalau nafi daripada dia kidam, sedangkan kita belajar lepas macam mana sabit tak kidam? Pasal bila tak kidam, lazim daripada dia daur tasasul. Okay. Untuk buat macam mana? Palas apa? Patah balik pergi ngaji dia buat kidam. Pasal pendalilan dia sama. Mana mungkin Tuhan yang sedia akan binasa? Pasal ada dia pun memang sedia ada, memang dia ada. Mana mungkin dia binasa? Pasal dia memang ada. Macam itulah, bahasa mudah fikir. Jelas saja saya tak urai, tak berat. Dah memang dia ada. Mana mungkin dia binasa? Kita asal tak ada. Satu boleh binasa. So, atas kata binasa, boleh binasa, kita asal tak ada, tu nama kita makhluk. Pasal kita berubah-ubah. Allah, mana dah berubah daripada dulu sampai sekarang? Istilah dulu tu sejak Allah Ta'ala mula jadikan makhluk. Bahkan sebelum pada tu, Allah Ta'ala macam mana keadaan dia? Saya selalu guna bahasa apa? Dulu, kini, selamanya. Allah Ta'ala macam mana dia ada dulu, macam itulah sekarang. Tak ada sikit pun apa-apa perubahan berlaku pada dia. Kerana berubah ni makhluk. Allah tak pernah berubah keadaan dia sebagai ilah. Dan kekal keadaan ilah dia. Dengan dia saja memiliki sifat uluhiyah. Dan dia saja memiliki kesempurnaan dari sudut uluhiyah. Bila-bila pun macam tu. Dulu, kini, selamanya. Kan? Tu kena nyanyi sikit biar kan. Dulu, kini, selamanya. Kan? Sajalah kan pagi-pagi ni. Nak buat apa tu? Supaya fahamlah Allah Ta'ala ni. Ya Allah. Mesti kita faham dia macam tu. Sebab Allah mana mungkin binasa? Ya Allah, aku yang binasa. Kau tak binasa, ya Allah. Satu kata-kata ulama kita, bila Allah Ta'ala dah bagi kita hidup ni sebab ada keperluan yang kita duk cari. Dalam banyak-banyak pencarian kita ni, carilah yang kekal. Janganlah cari yang binasa. Apa dia yang kekal? Allah. Carilah jalan untuk dapat Allah Ta'ala. Dapat tu apa? Dapat kenal dia, dapat rojok dari dia, tauhid dengan dia, dapat ta'zim dengan dia, dapat rasa hebatnya dia, dapat tu kekal abadi. Siapa yang dapat Allah, macam mana Allah kekal, kita dapat nikmat mengenal Allah Ta'ala yang kekal, yang qadim, yang baqa. Dengan rahmat Allah Ta'ala limpah kurnia dia, dia kekal dan baqa kita di atas tempat yang mendapat keridaan dia. Cari selain pada Allah Ta'ala, semua binasa. Hatta kita cari, kita binasa. Kita cari harta binasa. Cari pangkat binasa. Cari kebesaran binasa. Banyak benda dah kat kita ni, kita tengok keliling kita duk binasa. Diri kita pun tengok. Perhati satu-satu duk binasa. Tuan-tuan saya tak tahu. Kat saya tengok satu-satu dah. Yang sekarang duk berlaku kat saya apa? Gigi. Satu-satu binasa. Satu. Kau makanlah vitamin apa pun macam mana. Sampai saat dia nak reput, dia reput. Macam itulah ada lagi gigi geram. Penuh lagi. 3 batang je yang original. Yang lain semua yang tak asli lah.
Semua gigi robot. Ya, 3 batang je. Saya ada lebih pada 3 kan. Tapi yang ni dah longgar, yang ni dah hancur, yang ni dah raput, yang ni dah habis. Model di sebelah jari dah ni. Apa nak cerita ni? Binasa kita. Atas diri kita binasa. Oi, bila kita binasa takkan nak cari diri lagi kan. Cari siapa? Carilah Allah yang jadikan kita yang dia tak binasa. Masa mudah itu. Satu yang siapa dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Siapa yang luput dengan Allah Ta'ala, dia luput segala-galanya. Man wajadallaha faqad wajada kullah. Siapa yang dapat Allah Ta'ala, dia dapat sekalian apa yang dia dapat. Siapa man faqada Allah faqada kullu. Siapa yang luput Allah Ta'ala, tak dapat Allah Ta'ala, luput habis segala apa yang ada kat dia. Jadi pastikan kita punya kehidupan ni bermatlamatkan, orientedkan hidup kita ni untuk Allah. Pertama tauhid ke Allah Ta'ala. Istilah tauhid ke Allah Ta'ala ni macam mana tauhid ke Allah Ta'ala? Ilmu nak tauhidkan dia cukup. Yang kita datang pada dia, dialah ilah. Kita asal tak ada, dia bagi ada. Kan? Pasal faham dalam bab ketuhanan ni, insya-Allah lurus hidup kita. Kalau kita belok pun, maksudnya ada menyimpang pun, datang kita faham siapa Allah Ta'ala, kita boleh patah balik. Siapa? Oi, mana kita nak pergi? Kan? Mana kita nak lari? Ainal mafar, mana lagi tempat kita nak lari? Ila rabbika yawma izinil mustaqar. Ke Allah Ta'ala je tempat yang memang kita akan tetap kekal abadi, akan tempat kembali. Mana nak lari? Hebat macam mana pun mesti balik ke Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ila Allahi marji'ukum jami'ah. Ke Allah Ta'ala saja tempat kamu semua, kata Allah Ta'ala, akan dikembalikan sekaliannya. Jadi nak lari mana? Larilah pada Tuhan yang baqa. Orang cerdik dia akan cari yang kekal, dia akan cari yang binasa. InsyaAllah kita cerdik semua. Amin. Satu orang beriman dengan orang kafir, siapa cerdik? Orang beriman cerdik, siapa? Tadi cari Allah, Allah kekal. Orang kafir cari apa? Macam-macam. Ada gila harta, ada gila pangkat, ada gila glamour, ada gila kuasa, ada gila pengaruh. Bopilah bahasa gila. Gila ini ada. Tak ketahuan semua binasa. Kalau gila pun dia dapat gila-gila, harta benda dia dapat seluruh dunia, isi dunia dan apa segala isinya penuh, semua ni harta dia. New World Order, semua ni di bawah perintah dia. Macam mana? Dia bermampus juga. Tinggal semua apa yang dia ada. Rugi. Kita jangan jadi orang rugi lah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala taufik hidayah kita, kekalkan kita di atas nikmat besar ni, boleh faham perjalanan agama, boleh kenal agama, boleh balik pada dia. Satu kita belajar dalil ni nak buat apa? Oh, berdalil ni supaya memantap dan mencerahkan lagi fahaman kita, khasnya dengan apa yang telah kita belajar mengikut kesimpulan di rumus oleh ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Kita belajar wujud, qidam, baqa, begitu juga seterusnya ni. Bukan sebarang ilmu, dia bukan sebarang rumusan. Bahkan siapa yang dapat memahami dia dengan sebetul-betulnya, bahkan dengan hujah dan alasan macam kita duk bicara ni, akan yakin, seyakin-yakinnya bahawasanya memang tempat kembali kita Allah. Allah je kekal. Yang kalau gunakan kaedah metodologi berfikir, gunakan kaedah syartiyah macam ni, pula tu gunakan kaedah lau lah. Jikalau pada takdir dia boleh binasa, nescaya ternafi daripada kidam. Tu ayat dia terlalu pendek lah. Kalau binasa boleh ternafi pada dia kidam. Macam mana tu? Tengok sekali lalu saya sebut dulu, saya baca. Kenapa pula bila boleh binasa ternafi kidam? Kerana kalau boleh pada takdir dia binasa, tentu ada yang binasakan. Itu saya awal-awal saya dah sebut dah tu. Kalau ada yang membinasakan dia, dia tu pula dia jadi Tuhan. Lepas tu dia tu pula macam mana? Ada pula yang boleh membinasakan dia kalau andai kata dia pun binasa sekejap. Jadi apa akan jadi? Akan terlazim daripada dia mensabitkan daur dan tasasul.
Daur tasalsul mustahil, tak masuk akal dalam bab ketuhanan. Jadi menolakkan kebolehan dan keberangkalian daur tasalsul disebabkan ternafinya baqa, maka berternafilah kidam. Ternafi kidam lazimkan daur tasalsul, sedangkan dah kita bicara lepas mustahilnya daur tasalsul. Bila sabit kidam tentu sabit baqa. Nak sebut kaedah berfikir apa? Siapa yang kidam dia baqa. Siapa tak kidam mustahil baqa. Kalau baqa pun dia baqa aridi, baqa yang mendatang. Ada yang mewujudkan kita itulah yang membaqakan kita. Kita asal tak ada. Allah nak kekalkan kita. Mana pula kita kekal? Kita bukan kekal. Allah yang kekalkan kita. La ilaha illallah. La baqa illallah. La apa? La akhir illallah. Tu istilah Quran. Nak faham akhir jangan silap faham. Akhir dengan mana tak ada penghujung pada Allah Taala. Wal akhir maksudnya tak ada siapa selepas pada dia yang ada keberangkalian nak ada sesuatu selepas dia. Mana ada? Pasal Allah Taala mana ada istilah selepas pada dia. Satu kata dia akhir. Akhir yang mana laisa ba'dahu syai'. Makhluk mesti semua nisbah kalau dibinasakan, bila semua binasa yang tak binasa Allah, Allah huwal akhir. Itu yang laisa ba'dahu syai'. Boleh tak? Tu satu pelajaran tu, faham Asmaul Husna tu kan. Ada orang kena nak mengaji Asmaul Husna. Ni kita mengaji Asmaul Husna ni kan. Jadi apa makna akhir? Akhir dengan makna laisa ba'dahu syai'. Kenapa sikit perkataan tu? Saya pun mula-mula belajar dengar tu apa dah. Bukan payah pun, qabla ba'da, qabla ba'da. Awal apa? Laisa ba'dahu syai'. Laisa qablahu syai'. Akhir apa? Laisa ba'dahu syai'. Biasa dengar qabla ba'da, biasa dengar. Qabliyah ba'diyah. Sembahyang qabliyah apa? Sembahyang sebelum fardu, rawatib kan. Sembahyang ba'diyah apa? Sembahyang selepas daripada sembahyang fardu. Ha. Laisa qablahu syai', tak ada siapa sebelum Allah Taala. Itu apa? Kidam. Itulah maksud awal. Tak ada siapa selepas Allah Taala. Laisa ba'dahu syai'. Apa? Itulah akhir. Apa akhir? Baqa. Ya. Jadi kaedah berfikir dia, kalau ternafi pada dia baqa, ternafi kidam. Okey? Dan ternafi kidam tak pernah sabar pasal kita dah bergelut dah bicara semalam kan. Mufi bahasa bergelut tu. Memang sabit kidam pada Allah Taala. Kalau dia tak kidam, lazim daur tasasul. Tak faham lagi, kepala otak berpusing-pusing. Takkan orang yang pertama jadikan orang kedua jadikan orang pertama. Apa punya kebolehan terima hujah macam ni? Bengong nak mampu. Macam tu kan? Menerima hakikat kebolehan bab ketuhanan ni, daur adalah mustahil. Pasal daur adalah mustahil. Mana mungkin satu dijadikan oleh dua, dua dijadikan oleh satu. Kerana memungkinkan dengan berlakunya itu, maksudnya memungkinkan yang mengada, yang dia diadakan oleh masa yang sama, dia yang mengada, dia yang diada. Yang mengadakan dia adalah siapa yang dia diadakan. Boleh faham? Mana mungkin itu? Siapa boleh terima hakikatnya? Itu daur. Tasasul pula ada tapi tak penghujung. Ada tapi tak penghujung. Apa benda? Mana ada akal akan bodoh boleh menerima prinsip tasalsul dalam bab ketuhanan. Bahkan kalau kita kata kalau ada masalah mesti ada puncanya. Puncanya mesti jumpa penghujung. Misal lah kalau benda tak penghujung apa? 370 MH370 ingat ke? Hilang begitu saja tak? Takkan tiba-tiba lenyap begitu saja, tak ada apa-apa berita. Ini macam ada benda tak kena. Ya tak? Mesti ada selesai. Kita dengar dulu, hilang di laut Cina Laut Cina Selatan. Apa? Laut Hindi ya? Laut Hindi ke Laut Pasifik? Laut Hindi ya? Hilang begitu saja.
dia pula hilang. Ada benda yang dia tak cerita, kita ada masalah. Saya nak cerita apa? Mana mungkin akan ada vanish macam tu saja. Subhanallah. Itu satu hal nak vanish itu saja. Yang ni nak sebut, mana mungkin Tuhan ni, dia ada tapi dia ada, tak ada sudah. Istilahnya apa, macam no ending story. Ada pula no ending story. Ini bukan no ending story, no beginning story. Ada pula no beginning story. Our story begin from Allah. Itu kita punya akidah. Siapa tak ada, kelahi balik buat kidam ni. Mesti bagi boleh kelahi. Yang tu yang kita belajar ni, belajar berdalil, boleh berfikir, boleh ta'akul, boleh menerima munasabah. Baru dengan Allah Ta'ala kita ada akidah, insyaAllah. Usah hafal, jangan kata hafal wujud kidam baqa', hafal Quran. Kalau hafal saja. Bukan tak bagus hafal. Tambah hafal Quran, bagus. Ini pun bukan tak bagus hafal sifat 20. Bagus. Tapi hafalan tu hendaklah dipaham dan dimatangkan. Tambah hafal Quran, nak matang Quran lagi lah, nak makan masa. Nak matangkan Quran, nak hafalkan Quran, nak matangkan hafal Quran 21 tambah nak matangkan pengertian yang ada dalam Quran. Banyak orang yang belajar. Baik. Bermula aturan burhan yang tersebut itu bahawasanya macam ni. Jadi kalau terlalu ringkas tak faham, pasal itulah ulama kita dia orang cerdik. Dia cakap pendek ya. Memang saya punya sepanjang pengajian lah, tutup guru yang cerdik-cerdik ni, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama ni, dia cakap tak banyak. Macam Rasulullah bukan cakap banyak. Ayat dia macam mana? Pendek, padat. Orang berakal boleh faham. Orang sentot tak faham. Itu sikit. Kok kita sentot satu tak faham ni. Terlalu ringkas. Tu dia bagi hurai lah. Sebab memang ulama-ulama kita, dia nak apa benda sesuatu, dia nak bagi huraian tu kadang-kadang pendek yang disebut. Kalau orang yang berakal, cukup dah. Macam mana pun dalam masa yang sama, taklah dia biarkan dalam keadaan muskil satu perkara, tambah benda yang susah untuk dibicara. Pasti dia akan hurai sehingga tak ada apa soalan yang nak boleh ditanya. Rasulullah bila dia bagi huraian satu benda, kalau kita belajar ciri dan sifat Nabi SAW ni, apa dia? Dia cerita satu, khasnya dalam babak ketuhanan, supaya sahabat faham ni. Allahumma salli wa sallim ala. Dia cerita tu punya jelas, punya terang, punya faham, sampai sahabat kata, mudah-mudahan Rasulullah berhenti dah nak sebut, pasal faham dah, faham sangat dah. Tapi Rasulullah macam mana? Terus cerita. Takut terlalu ringkas tu tak faham. Tapi kebanyakan berkata Rasulullah, orang yang dah faham ni macam mana, dia bagi ungkapan yang cukup pendek, boleh faham. Kita pun sama sebenarnya. Sebelum kita cerdik, memang kena cakap panjang. Tapi bila dah cerdik macam mana, pendek pun dah membada. Pendek dah membada. Nak tunggu pendek dah membada tu lah. Itu yang perit dulu lah. Pasal nak bagi jadi tahap cerdik, ada kemahiran aras tinggi ni, memang perlu latihan yang sangat mantap lah. Yang itulah. Baik. Apatah lagi kita ni dengan prinsip kaedah belajar. Baik. Jadi macam mana aturan burhan yang tersebut itu? Macam ni. Jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat baqa', nescaya boleh menghubungkan dia oleh tiada. Tetapi keadaan boleh menghubungkan dia oleh tiada itu mustahil. Dari kerana bahawasanya ia, jikalau boleh menghubungkan dia oleh tiada, nescaya nafi daripadanya sifat kidam.
tetapi nafi daripadanya sifat kidam itu mustahil. Tak, itu je, dia tetap masih pendek ya. Dia cuma bagi huraian macam tu je. Lagi, likauni wujudihi hina idzin jaizun likauni wujudihi hina idzin jaizun. Itu apa jaizun? Situ tak ada baris lah. Jaizan lajiban. Oh, alif tu duduk kat ila, patutnya alif tu duduk dekat zai. Ni kata type. Kena bagi betul ya. Type salah aja baca salah. Patutnya alif tu dekat zai. Jaizan tu khabar bagi kaun. La wajiban. La tu asin. Yang ni jaizun illa wajiban. Kelang kabut lah baca. Siap. Ada orang kadang baca tak betul tapi terjemah betul. Menunjukkan dia bodoh tu kan. Dia tak faham Arab tu. Satu dia baca salah. Tak kira kau ni wujudi ta'ala hina izin jaizun la illa wajiban. Yang buat bodoh. Bukan illa lah bodoh. Illa hina izin jaizan la wajiban. Okey, sikit lah macam tu. Artinya keadaan wujudnya Allah Ta'ala ni tatkala itu harus jadi wajib. Jadi kalau andai kata Allah Ta'ala boleh binasa, bila-bila binasa, Allah bukan wajib, Allah haruslah. Maksud apa? Berubah-ubah. Dia makhluk lah. Maksud apa? Taghayyur. Apa dia? Ada, apa tu? Tak ada. Ada, tak ada. Kan? Ada iklan dalam TV satu, ada tak ada ni. Iklan apa? Cik Semua. Dia tunjuk Cik Semua. Ada, apa tu? Tak ada. Adalah iklan dalam TV tu kan. Saya terkesan sikit dengan iklan tu. Macam apa? Ada, tak ada. Ada pula, ada tak ada ni bukan sifat Tuhan, dia sifat makhluk. Jadi bila ada orang Ta'ala, ada yang boleh binasa, itu bukan wajib ada, itu jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Bab wujud pun dah kacau. Maksudnya Allah Ta'ala bukan wajibul wujud, tapi jaizul wujud. Mana pula jaizul wujud? Kita yang jaizul wujud. Allah wajibul wujud. Wajibul wujud mesti wajibul kidam. Wajibul wujud mesti wajidul baqa. Boleh? Senangnya prinsip ketuhanan ni, kalau kita faham dia sipir dia, cukup mudah. Tu yang bahasa lain, siapa yang kidam tentulah baqa. Ya. Pasal apa? Ada dia yang sedia, tentulah dia akan kekal selama-lamanya. Pasal siapa nak binasakan dia? Ada dia pun bukan ada siapa yang mengada. Siap. Senang. Apa kata Jahrah disebut? Dan innahu adamu. Siap tu yang nak sebut prinsip setiap yang bersifat kidam tentulah dia baqa. Pasal apa? Siapa nak binasa, nak fanakan dia? Itu bahasa mudah ni. Mudah untuk telah cerahkan fikiran kita. Senang nak hadam tu. Tu sekali lagi sebut. Allah dia baqa, dia kidam, mustahil fana. Pasal apa? Siapa nak fanakan dia? Pasal ada dia pun sedia. Takkan dia binasa? Mana mungkin binasa? Pasal ada dia pun sedia. Memang ada. Sedia ada. Memang ada. Pasti ada. Bermula memang ada. Ada adalah usul Allah Ta'ala. Tiada ialah usul kita. Siapa akan binasakan dia? Pasal ada binasakan dia, tentulah ada zat lain membinasakan dia. Lazim daur tasasul. Subhanallah. Takkan makhluk binasakan dia. Subhanallah. Baik. Dengan bahasa disebut harus ada ni, kalau Allah boleh binasa, maksudnya Allah di jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Ya. Kalau jaizul wujud, dia takkan jadi Tuhan. Jadi siapa yang binasa bukan Tuhan. Takkan Allah bukan Tuhan? Gila lah. Itu yang la ilaha illallah, la baqa illallah. Tak ada yang kekal zati melainkan Allah Ta'ala.
Adapun kekal aridi yang mendatang, dia bukan kekal bahasanya, bahkan dia makhluk, dia binasa. Walaupun dikekalkan, dia ni siapa? Dia binasa. Siapa? Setiap yang boleh dihubungi oleh binasa adalah binasa. Atau kita bila boleh dihubungi oleh tiada, kita pangkat kita, martabat kita tiada. Allah, martabat Allah memang ada, wajib ada, martabat dia ada. Jauhnya martabat ada dan tiada. Sikit dengan bahasa-bahasa itu. Ya, saja-saja sebut-sebut bahasa-bahasa macam tu, kerana kita kalau baca, saya pernah sebut pun sebelum ni, baca karya-karya ulama dahulu kala mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah ni, bahasa dia ada kitab-kitab yang ditulis ringkas, tak faham kita dengan macam mana nak bahasa. Bila kita dah faham siapa Allah Ta'ala, dengan khas kita nak bicara ni baqa, setiap yang qadim tentulah baqa. Ulama olah bahasa-bahasa untuk makin mengenalkan kita kepada istilah ni. Setiap yang qadim tentulah baqa. Nak faham prinsip tu, macam-macam bahasa, kiasan, misal dia buat supaya benar-benar kita hadam Allah macam mana sabit wujud dia, wajibul wujud. Tentulah dia qidam, dengan mana sedia ada, dan sedia ada dia tentulah mendalilkan mana mungkin binasa, kerana siapa akan binasa. Satu kaedah akliyah ni kalau betul berfikir, masya-Allah, best tu. Pasal bab macam ni nak ambil faham, dengar. Bukan nanti ngaji nahwu, bukan nanti ngaji saraf, bukan nanti ngaji bahasa Arab. Betul ke saya? Bahkan awam pun dengar boleh faham. Satu, ulama gunakan prinsip ajar dengan menggunakan kaedah akliyah. Boleh sebut Quran hadis. Kalau saya sebut macam tadilah, apa makna awal laisa qablahu syai', apa makna akhir laisa ba'dahu syai'. Agak-agak orang kampung boleh tangkap, tak faham. Yang ni dah tak tahap kampung lah kan. Siapa? Ngaji pondok lah. Dia bukan orang awam dah, orang khas lah. Cik Dolah pun jadi khas tu pasal main pondok. Tu satu tapi bila dah mengaji tu dah jadi orang khas lah, bukan macam orang biasa. Lama tu saja, tapi dah tak macam orang biasa lah. Dari sudut kita belajar ni memang belajar luar biasa lah. Bahkan nisbah main mengaji pun luar biasa lah sebenarnya. Satu ada orang duk cari benda pelik-pelik luar biasa. Pelik luar biasa, ulama kita ajar apa dia? Mengaji usah tinggal, jemaah usah tinggal. Itu luar biasa. Yang tu pun bukan semua orang boleh dapat. Biar kita kejar hak tu. Luar biasa, hak lain tak payah. Baik, saja ke sana sikit. Jadi bila Allah Ta'ala ni, kalau andai kata dia boleh binasa, dia jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Sedangkan Allah wajibul wujud. Dan wujud dia baqa. Wujud sebelum baqa, wujud dia qidam. Dan bila qidam tentu baqa. Kaedah akliyah dia mantap sungguh lah. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan. Tu disebut bermula yang harus itu tiada wujudnya melainkan baharu. Semua fakta tu kalau perhati tu semua fakta-fakta qawaid akliyah. Diajar dengan kaedah mantiqi, susun dua rangkai kata dapat keputusan, dua rangkai kata dapat keputusan, dua rangkai kata dapat keputusan. Dua rangkai kata yang asal macam mana? Ada jawab syarat. Jikalau boleh binasa, nescaya ternafi qidam. Kalau ternafi qidam, wujud dia harus, bukan wajib. Kalau wujud dia harus, dia bukan Tuhan. Macam mana Tuhan tapi dia bukan Tuhan? Kalau Tuhan macam mana? Tentu dah wajibul wujud. Tentulah wujud dia bukan ada siapa mengadakan, tentulah dia qidam. Dan dah dia qidam, tentulah baqa. Pasal setiap yang qidam mesti baqa. Kaedah fikir dia simple dia sebenarnya. Itu ya. Cuma nak hadam tu. Dengan tu hati kita pun tenteram. Pasal hadam, nak ambil faham tu, tak faham ngaji lama sikit. Adapun kita dah memang faham Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala memang ada, tentu ada. Kita tak ada pun dia memang ada. Sekalipun makhluk tak ada seorang lagi pun tetap ada. Sekalipun tak ada siapa nak tanya pun Allah Ta'ala memang ada. Ada. La ilaha illallah, la wujud illallah. Aku pun akan tak ada. Allah
ada. Mati dalam keadaan akidah itu. Allah wajib ada, kita harus ada. Aku boleh tak ada, tapi Allah memang ada. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Allah saja memang hakiki wujud. Yang lain wujud yang mendatang, wujud yang jaiz. Allah saja wajibul wujud. La ilaha illallah, la mawjud, la wujud illallah. So dia kata wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan, bermula yang harus itu tiada wujudnya melainkan baharu. Maka dikenaki dengan hudus di sini tajaddudnya. Hudus tajaddud. Baharu tu bahasa lain ni tajaddud, berbaharu-baharuan itu kan. Maksud tajaddud pun baharuan apa? Allah munasabah sini dengan mana tagayyuran, dengan mana berubah. Itu bahasa Arab sikit, tajaddud. Hudus di sini tajaddudnya yang mendatang, ia kemudian daripada tiada. Dan satu sifat mustahil Allah Ta'ala atas bahasa kitab ni, dia tak sebut fana, tapi disebut turuwul adami. Boleh datang binasa. Ada kebarangkalian didatangi dan dihubungi oleh kebinasaan. Itu mustahil pada Allah Ta'ala. Bahkan kebolehan didatangi oleh kebinasaan tu kita. Bumi ini kita tengok terseram indah, boleh binasa ke? Boleh. Apa nama dia? Dia bakok ke? Fana. Dia fana. Jadi wajibul wujud ke jaizul wujud? Jaizul wujud. Alhamdulillah. Kalau alam besar tu boleh kenal jaizul wujud, kita ni jaizul wujud ke wajibul wujud? Jaizul wujud. Untuk jaizul wujud mesti ada apa? Mesti ada yang wajibul wujud, yang menjadikan kita wujud. Mesti ada. Cuma bahasa-bahasa dia tu Arab lah kan. Ambil ada sikit wujud, wajibul wujud, jaizul wujud kan. Kita bukan cerita bahasa tinggi-tinggi bombastik lagi kan, baru cerita wujud dah jadi bahasa Arab, bahasa kita pun kan, wujud. Baik, jadi dikendaki dengan hudud di sini adalah tajaddud. Jadi tajaddud ni apa? Tajaddud ni kena hati-hati sikit. Pasal dia sifat makhluk. Satu. Tambah zaman ni sikit saya dah sebut tajaddud tu, saya teringat ada satu kumpulan yang duk gedik-gedik guna bahasa tajaddud ni. Apa dia? Ada yang pro tajdid. Contohlah bahasa kan. Dia pro pada tajaddud, pro pada baharu. Kaedah kita ikut sunnah kan, ikut cara lama kan. Ikut yang dah sedia. Dia orang semua nak tajdid, semua nak baru. Tu yang lingkup tu. Kaedah kita macam mana? Semua ikut lama. Kaedah kita semua ikut lama, bukan baru. Tentu ada agama baru yang dibawa oleh golongan-golongan yang istilahnya yang suka tajaddud ni. Kita ikut lama, Ulama pun sebelum tu ada ulama dengan apa huraian yang diambil. Yang golongan-golongan yang tak betul ni, dia orang semua nak baru. Macam lah ni pemerintah Arab Saudi pun, dia era pemerintahan baru. Dulu orang perempuan semua tak pakai tudung, kereta tak boleh terlebar. Sekarang kereta boleh terlebar, rumah boleh keluar. Macam mana? Tudung pun tak wajib pakai. Macam tu. Ibadah sembahyang, tawaf jangan tinggal. Tapi boleh masa yang sama judi, boleh minum arak, boleh menari-nari, boleh joget-joget, boleh nyanyi panggil K-pop. Boleh buat satu ruang besar untuk hiburan dengan pentas yang canggih, macam kemudahan yang boleh dihadiri oleh ratusan ribuan penonton, sampai 750,000 orang dalam satu masa boleh hadir. Ni apa? Cara pentadbiran baru negeri itulah. Negeri Bani Sa'ud tu. Nak cerita apa? Tajaddud. Nak buat satu pembaharuan.
ulama-ulama punya pendapat yang atas nama ahli sunnah wal jamaah ni mampu tak dia ikut Pasal apa? Nak era baru yang boleh menggembirakan anak-anak muda. Sikitlah bahasa-bahasa itu. Ke sana sikit. Nak syarah tu syarah tajadud tu sikit. Satu pahaman-pahaman model lah ni, pada pendapat saya lebih suka dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini. Ulama dulu mana ada macam tu. Mana yang mutamat yang ulama dah buat kesimpulan, aku ikut je. Tok guru tu kata, ulama tu kata wajib, kata sunat, harus, makruh. Baca yang tak pernah langsung nak langgar daripada peraturan yang telah disebut. Pasal apa? Tak ada nak langgar, pasal kita tahu orang dulu lebih teratur, lebih cermat, lebih teliti, lebih takwa daripada kita. Janganlah duk terikut dengan kumpulan-kumpulan yang istilahnya nak benda baru yang nak dia ada. Jaga. Sana sikit. Baik. Jadi asal disebut wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqaihi. Kata dia, betapa kiranya kaifa, macam mana boleh? Kata dia, betapakah kiranya tercenganglah aku, boleh kiranya sah yang demikian itu, padahal telah terdahulu hal keadaannya Allah Ta'ala yang hal keadaan hampir baru je kita belajar bab kidam. Ni bab bakok tiba-tiba tak terima pula prinsip bakok, bodoh tu mana langsung. Baru je terima kidam. Sedangkan kalau dia tak bakok mustahil kidam. Lah mustahil kidam apa? Kan? Pasal baru je sabit emosi memang sabit kidam ada orang salah. Tu yang guna bahasa kaifa. Asal mana kaifa ni? Macam mana? Uslub kaifa ni antaranya uslub ta'ajub. Satu diterjemah asal mana betapa kiranya tercenganglah aku. Yang tu huraian untuk menunjukkan bahasa kaifah. Macam ngaji pondok, saya kata apa? Macam mana ngaji pondok nahu tak tahu Rumiyah. Al-kalamu kau dengar tak? Saya tak pernah dengar al-kalamu wa lafzu. Macam mana dok pondok tak saya dengar al-kalamu wa lafzu? Tasrif. Macam mana dok pondok huwa doroba tak tahu. Dorobat mai kepala bulu balik kepala bulat. Tu tak bisa dengar. Dok pondok peloh tak apa. Macam mana boleh jadi? Tu kaifa. Faham? Duk belanja juta-juta ringgit untuk suruh orang vaksin dah. Vaksin pula 95%. Ada orang boleh kena vaksin lagi. Macam mana punya projek bodoh macam ni? Kalau kata dah vaksin sampai 95% baru boleh kena vaksin, baik tak payah. Boleh kena lagi COVID, baik tak payah vaksin. Sikitlah sana. Saya nak cerita apa? Kaifa tu. Macam mana boleh macam ni punya pahaman? Macam mana boleh macam ni punya projek? Pelik. Ni pun sama. Apa je lah punya pelik ni? Dah faham masalah wujud dah kidam, habis bila binasa pula pelik punya orang. Tu. Saya guna uslub macam tu lah sikit. Dan memang kaedah uslub Quran ni tu yang Quran kata kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Itu guna prinsip apa? Kaifa takfuruna billah. Macam mana boleh diingkar kufur, tak kenal jasa dengan Allah Ta'ala? Pasal macam mana? Tu macam mana tu? Pasal nak sebut bahasa dalam matan. Jadi telah hampir baru dekat yang kita duk bicara sabitnya wajibnya kidam baqa' Allah Ta'ala dan kidamnya Allah Ta'ala dan baqa'nya Allah Ta'ala. Yang ni jadi apa maksud bahasa tu? Tiada sah nafi kidam dan baqa' daripada Allah Ta'ala dari kerana bahawasanya telah terdahulu hampir sangat kata dia. Maksudnya hampir baru je ni baqa' sebelum ni kidam. Alai baru je lepas bicara kan. Orang tak apa
Kalau di sebelah kubur pun duk tanah merah lagi. Tak ada tumbuh rumput. Duk tak nak. Kau faham macam mana? Tentulah. Takkan tak boleh faham bakok orang Ta'ala pasal dia kidam. Siapa akan binasakan dia? Macam tu lah. Bahasa kaifah tu kan. Galak tu. Apa? Macam mana boleh? Tak boleh dikata Allah Ta'ala binasa. Baru je faham Allah Ta'ala wajib wujud. Ni macam ni. Jaizul wujud lah bukan wajib wujud. Macam mana itu? Pun tak faham. Itulah bahasa tak faham tu kan. Kalau ini pun macam mana lah boleh bengap, boleh terima prinsip Allah Ta'ala. Kata jaizul wujud Allah Ta'ala boleh binasa, sedangkan sabitlah kidam Allah Ta'ala dan dia adalah Allah Ta'ala dia kidam dan dia wajibul wujud. Jadi pasal apa alasan sikit yang kata tak sah nafi kidam dan baqa' daripada Allah Ta'ala dari kerana bahawasanya telah terdahulu yang hampir lagi belum jauh pun kata dia dalil atas wajib Allah Ta'ala bersifat kidam, dan bila bersifat kidam tentulah yang bersifat kidam dia baqa' mesti. Setiap yang kidam mesti baqa'. Yang kita masih pokok. Apalah sampai tua dah kena pakai. Cuma kita punya kebolehan berfikir tu untuk Adam, setiap yang kidam mesti pokok. Kita nak Adam tu dia perlu kematangan bahasa tu sikit. Kadang dengar dah. Setiap yang kidam tu mesti pokok. Bahkan setiap kita yang fana mendalilkan Allah yang kidam yang pokok. Semua makhluk ni adalah mendalilkan sabitnya. Apa yang kita wajib beriman khasnya dalam bab ketuhanan ni, apa dia? Sabit Allah Ta'ala wujud, kidam, baqa'. Ya. Habis itu. Wa amma burhanu wujubi mukhalafati ta'ala lil hawadisi fali annahu law ma sala syai'an minha lakana hadisan mislaha. Itu dulu. Ada soal? Ya. Soalan tanya istilah maujud. Kalau wujud tak ada masalah sangat kan. Tapi kalau kita belajar nahwu, belajar saraf, maujud di isim maf'ul, kena faham istilah ni. Kalau sebut pun la ilaha illallah, la maujud illallah, bukan la wujud illallah, la maujud illallah. Allahumma salli wa sallim ala. Sebut wujud nak menunjukkan sabit ain maujud. Istilah maujud dalam ilmu tauhid, Allah maujud. Allah wujud satu hal bahasa tak ada masalah. Tapi gunakan maujud pasal terjemah bodoh-bodoh, apa makna maujud? Dia ada kan? Tak. Maujud bukan makna dia ada kan? Maujud dengan makna sabitun fil kharij. Kaedah surah belum pergi ambil. Wajadah maujud daripada wajadah, maujudun kan. Kalau wajadah tu dengan makna kana, dengan makna ada, dengan makna sabata, dia bina lazim. Kalau wajadah dengan makna mendapat, ke menjada wajadah, maka wajadah muta'addi. Bina muta'addi dia ada maf'ul. Bina lazim tak ada maf'ul. Jadi wajadah kita bicara ke orang salah, apa makna wajadah? Wujud dengan mana ada, dia bina lazim, bukan muta'addi. Saya cerita dari sudut sorok dulu. Bila dia bina lazim bukan ta'addi, bukan muta'addi,
dia tak ada maf'ul satu, dan dia tidak boleh dibina di atas wazan isim maf'ul. Pasal dah tak ada maf'ul, buat mana ada maf'ul? Kaedah asal tasrif untuk faham dalam saraf, bina lazim tak boleh datangkan isim maf'ul melainkan dengan datangkan huruf silah. Jalasa fi'il lazim, jalasa Zaidun fi'il lazim. Kalau ikut jalasa yajlisu julusan fa huwa jalisun wa zaka majlusun, ada isim maf'ul kan? Sepatutnya wa zaka majlusun alaih, patutnya ada. Tapi tak sebut. Pasal yang tu lebih pada kaedah tamrin tasrif. Adapun nak ambil faham, ngaji lama sikit. Elok soalan tu pun ditanya kan. Jadi kalau ikut jalasa tak boleh tasrif majlus. Boleh. Pasal apa? Dia tak ada maf'ul bih. Pasal dia bina lazim. Kerana dia fi'il bukan muta'addi. Bila dia tak boleh ada maf'ul bih, dia pun tak boleh tasrif kepada isim maf'ul. Boleh? Kalau sebut juga isim maf'ul macam mana? Mesti bukan dengan makna maf'ul. Pasal dia bukan ada maf'ul. Boleh. Wajada, kalau dengan makna sabata, dengan makna kana, memang ada. Wajada yajidu, wujudan, fahuwa wajidun wa zaka maujudun. Sedangkan dia bina lazim, boleh buat isim maf'ul? Tak boleh. Baik, kalau gitu maujud mesti ada makna. Mesti ada makna. Bukan makna dia makna di dalam maf'ul, bukan. Pasal apa? Pasal dia bina lazim, wajada dengan makna sabata, dengan makna kana, dia tak akan boleh muta'addi. Bila tak boleh muta'addi, tak ada maf'ul bih, tak ada maf'ul bih. Bila tak boleh ada maf'ul bih, tak boleh tasrifkan dia kepada tasrif isim maf'ul. Baik, kalau tasrif juga, dia mesti kena ada makna lain daripada makna asal. Pasal apa? Pasal dia tak datang atas wazan qawaid asal. Itu yang ulama ahli sunnah kita kata apa? Takrif. Wasabitun fil kharijil mawjudu. Dalam Juharah sebut tu, wujudu syai'in ainuhu wal jauharu al fardu hadis indana la yunkaru. Wujudu syai'in ainuhu wal jauharu wal fardu hadis. Wasabitun bil kharijil mawjudu. Dia ingat belakang, depan tak ingat. Nak sebut mawjud dalam ta'rif kita ahli tauhid dengan makna sabit fil kharij. Mawjud dengan makna sabitun fil kharij. Yang memang sabit, realiti. Itulah kot bahasa. Tak dikatakan makna mawjud melainkan yang sabit fil kharij. Dia memang sabit, sungguh ada pada realiti. Bahasa kharij tu maksudnya dia memang sabit alam nyata. Dia bukan fantasi. Itu maksud mawjud. Bukan mawjud dengan makna diwujudkan. Bukan. Jadi mawjud, kalau dengan terjemah macam tu, apa maksud mawjud? Yang wujud. Maksudnya yang ada. Yang memang ada, sedia ada, kekal ada. Okay. Jadi dia bukan mana asal atau wazan mawjud isim maf'ul, maka Allah Ta'ala diwujudkan. Bukan. Bodoh sangat kalau faham macam tu. Kalau ada pun kaedah saraf, di kaedah saraf usul, yang ni keluar daripada kaedah usul. Walaupun atas isim maf'ul, dia bukan dengan makna maf'ul, bahkan dia dengan makna dengan definisi istilahi mawjud dengan makna sabitun fil kharij. Mudahan faham? Boleh? Kau saya cerita panjang sangat kot. Bahasa pendek je ni. Mawjud nak bermakna apa? Mawjud dengan makna sabitun fil khariji. Lupa yang hak tadi. Ambil sebiji lah. Mawjudun sabitun fil khariji. Siap?
Wujud tak dikatakan wujud, syai' mesti ain syai'. Wujud mikrofon apa maksudnya? Diri mikrofon. Tapi mikrofon maujudun, maksudnya mikrofon sabitun bil khariji. Asal mana yang dipakai dalam istilah mana itu? Allah maujudun, apa makna maujud? Sabitun bil khariji. Sabitun bil waqi'. Dia sabit pada pandangan mata. Cuma disebah kat kita, Allah Ta'ala tak bagi lagi kat kita. Bahkan nak bicara pun hakikat pandang macam mana, mana nak bicara, bukan hak kita. Jadi sabitun dengan mana, maujud dengan mana, sabitun fil khariji. Sesuatu yang sabit pada kharij. Itu asal bahasa Arab dia, masuk kharij. Yang ada pada realiti. Yang turut, terjemah, sedap dia. Lagi? Soalan macam tu dia advance sikit lah. Saya dulu pun antara benda saya soal tu macam mana maujud ni? Disebut syair, kita pening lah pula. Syair pula dah dia bagi. Tapi sebenarnya syair tu lah mengingat yang kita sampai sekarang. Musabitun bi kharijil mawjudu. Asalnya daripada wujud syai'in tu tak? Wujudu syai'in ainuhu wal jawharu al fardu hadis indana la yunkaru la lihtiyaji wa bihal imanu kan. Ingat? Kuat sikit? Bukan. Oh yang tu lepas tu. Kepala sabitun bil kharijil mawjudu. Wa indana syai'uhu wal mawjudu wa sabitun fil kharijil mawjudu. Oh tu wa wujudu syai'in tu. Wujudu syai'in. Oh wa indana syai'uhu wal mawjudu wa sabitun fil kharijil mawjudu. Oh di sebelum wujudu syai'in ainuhu. Wa indana syai'uhu wal mawjudu wa sabitun fil kharijil mawjudu. Jadi mawjud sabitun fil kharij. Susun dalam matan tu dia balik. Mubtada khabar dia. Wa mawjudu sabitun fil kharijil mawjudu, maksudnya al mawjud sabitun fil kharij. Mawjud dengan mana sabit fil kharij. Masuk kharij pandangan mata, ataupun kharij dengan mana realiti, waqi'. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.